Kalau kita bila mana kita menerima berita kematian, kita sebut apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un semua. Lepas tu kita disunatkan untuk menziarahi akan mayat. Kalau boleh tu, kalau tak ada kerja lain, biar kita tunggu sampai ke habis. Dari afdal nak ambil iktibar daripada kematian. Kita pergi semayang jenazah dia, kemudian ketika dikebumikan kita tunggu tengok. Kita kena fikir, merenung seketika nanti aku orang akan buat macam ni. Habis-habis daripada orang tanam semua, orang akan talqin. Dalam talqin ada diceritakan, matan dalam talqin itu akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Jangan kamu gentar, kerana mereka juga adalah makhluk seperti dengan kamu dua. Mereka akan bertanyakan kepadamu, ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma ikhwatuka. Mereka berdua akan bertanyakan kepada kamu tentang soalan-soalan ni. Soalan-soalan itu dah bocor lah. Ngapai elok untuk memudahkan kita menjawab soalan daripada muka nakir. Ngapai juga, tapi amalan jangan tinggal. Iman jangan lupa untuk senantiasa jaga, untuk memastikan soalan yang kita hafaz di dunia ini mampu untuk kita jawab dengan sempurna di hadapan malaikatul munkar wa nakir. Maka untuk menyelamatkan daripada kedua-dua malaikat ini, pastikan tidak berdusta, senantiasa berkata benar, tinggalkan kemaksiatan, dan mengambil satu sikap suka untuk menasihati insya-Allah. Kemudian yang kelima, hak kepada mizan. Makna mizan ialah neraca timbangan amalan pada hari kiamat. Itu mizan. Kita lepas daripada bab ni sekarang ni tuan, dah berpindah. Imam Syafi'i susun kat kita dah berpindah kepada alam akhirat. Perkara awal yang akan berlaku ialah hak kepada mizan, neraca timbangan. Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan, dan sanggup menahan kesulitan. Ini hak kepada mizan. Sambung terus. Yang keenam, hak kepada sirat. Sirat maknanya titian yang merintangi neraka pada hari kiamat. Dia akan melalui sirat, kemudian barulah akan sampai kepada syurga. Dan Nabi menyebutkan bahawa perjalanan ataupun laluan untuk sampai kepada syurga ataupun sirat ini, perjalanan naik sahaja sudah mengambil masa 300 tahun kiraan di akhirat, kemudian 300 tahun jalan sama dan 300 tahun jalan turun. Bermakna hampir 900 tahun kiraan akhirat. Berapa kiraan dunia? Kiraan dunia alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari dari akhirat menyamai akan alfasanah 1000 tahun di dunia. Sehari dari akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bermakna balik kali tengok 300 nak jalan nak sampai kepada syurga. Mungkin ada yang sampai, mungkin ada yang tak. Wallahu a'lam, kita tidak tahu keadaan kita macam mana. Untuk menyelamatkan perjalanan kita nanti, mai pakat-pakat kita buang perangai suka mengumpat orang. Hak pada sirat. Membuang tabiat suka mengumpat. Mai pakat-pakat kita jadi orang yang warak. Orang yang warak ialah orang yang mengambil berat tentang suruhan-suruhan Allah, sama ada suruh untuk buat ataupun suruh untuk tinggal. Dinamakan ia sebagai seorang yang warak, suka membantu orang beriman dan suka berjamaah Allah. Ini antara gambaran untuk menyelamatkan perjalanan selama 900 tahun perjalanan kiraan hari akhirat di atas titian sirat satu ketika nanti. Yang ketujuh, hak kepada Malik. Malik ini adalah malaikat penjaga neraka. Menangis lantaran takutkan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah ketika terang-terangan serta sembunyi, dan memperelokkan akhlak. Ini amalan-amalan untuk menyelamatkan diri daripada Malik, ataupun kita kata amalan untuk menjauhkan diri daripada neraka. Sebab malaikat Malik ini adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas sebagai panglima ataupun penghulu untuk menjaga, mengawal neraka Allah Subhanahu
kepada ahli-ahli neraka. Malah senantiasa dia mengajukan soalan kepada neraka. Ada lagi kah yang hana? Maka neraka-neraka ni pun senantiasa minta kepada malaikat-malaikat, hal min mazid. Baca tengok dalam Quran tuan Allah Ta'ala sebut macam mana kata neraka jahanam kepada malaikat-malaikat, hal min mazid, ada lagi ke pertambahan? Ada tambah lagi. Kita kalau makan sepinggan kan, ada tambah lagi tak? Neraka ni, sifat neraka jahanam ni, dia bertanya selalu malaikat-malaikat, ada tambah lagi tak? Duk kira nak tambah saja, tak pernah kenyang. Tu perangai apa? Perangai neraka. Mana makan kalau kenyang, 7 pinggan dah tak kenyang dah ni. Jadi 7 pinggan tak kenyang dah, kena ambil kebuk balun belakang. Ada siapa? Ambil kebuk balun belakang. Orang makan sepinggan kenyang, dia tambah hak kedua, tambah hak tiga, belahak pun tak lagi, duk kira nak lagi. Tengok mata duk jegit, ambil kebuk, baca Fatihah, baca ayat kursi, balun dengan belakang. Nah, pokok ada lagu tu, try buat dia. Insya-Allah kenyang tu baik. Kenal kenyang dia kata. Sebab benda tu pula jenis nama jin ni makan dalam kenyang. Sebab panggil supaya neraka jahanam tu. Duk tanya selalu dekat malaikat-malaikat ni, hal min mazid, ada lagi ke tambah? Jangan buat perangai neraka jahanam, buat perangai surga yang senantiasa berkenyangan. Ahli surga ni kenyang lalu, makan kenyang lalu, tak pernah kata tak kenyang. Tu kata ahli surga kata. Baik. Lagi menangis lantaran takutkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah ketika terang-terangan serta sembunyi, dan memperelokkan akhlak. Insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang ke-8, hak kepada Ridwan. Ridwan ialah malaikat penjaga syurga, merasa redha kepada qada Allah, bersabar menerima bala maknanya ujian, bersyukur ke atas nikmat Allah, dan bertaubat dari melakukan maksiat. Ini 4 amalan untuk antaranya, 4 amalan untuk mendapat kesejahteraan duduk bersama dengan malaikatul ridwan yang menjadi penghulu kepada malaikat-malaikat pengawal surga Allah Subhanahu wa taala. Allah, malaikat ridwan itu tuan, malaikat yang hebat, senantiasa dipenuhi dengan senyuman. Bila mana ahli surga nak masuk dalam surga, apa mereka sebut? Salamun alaikum, sejahtera kepada kamu. Layanan yang mesra diberikan oleh malaikat Ridwan alaihi salam kepada ahli surga, kerana ahli surga adalah merupakan tetamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat menyebut apabila masuk dalam surga, ahli surga ni akan dihidangkan dengan makanan-makanan yang istimewa. Di dalam satu hidangan, untuk seorang ada satu hidangan yang mempunyai makanan yang pada makanan tersebut mempunyai 70 rasa. Boleh tengok dalam kitab Al-Jawahir fil uqubati ahli al-kabair. Dalam kitab tu, dia kitab Jawi. Kitab ni tak silap saya Ustaz Hazli Ismail yang mengajar di Masjid Aisyah. Dia menyebut bagaimana ahli surga bila masuk dalam surga, layanan istimewa Allah Ta'ala berikan kepadanya, diberikan makanan dalam satu makanan, satu hidang, satu pinggan kita kata, mempunyai makanan yang tak silap saya 70 jenis rasa yang berbeza di antara satu sama lain. 70 jenis rasa. Lidah kita di dunia ni, dia boleh beza berapa rasa lah. Ada cikgu sains, tak silap saya 5. Dia ada manis, masin, masam, pahit, dengung awal lagi. Ada 5 rasa yang lidah kita ni boleh beza. Tapi di hari akhirat Allah bagi ahli surga ni, lidah dia boleh
kita pasal derian musyakin pun sedap kata nampak. Tu yang harga dia mahal kan. Sekilo sampai RM45 tu sebab rasa sekali ya boleh tahan kesedapannya beberapa hari. Balik korang 3 hari tak makan derian, lepas kena musyakin ni 3 hari tak apa lah. Sebab kesedapan hari pertama boleh rasa sampai hari ketiga. Tu mengikut riwayat lah. Saya tak pernah makan lah sebab mahal kan. Kilo RM45, biji bukan sekilo. Biji bagi korang 2 kilo dah. Biji RM70. Buka-buka tengok tu tak kira ada bulan air. Tolak-tolak sulah. Pulang tu tak apa lah. Makan-makan boleh tahan 3 hari. Tu antara mereka yang nilai dia mahal sebab makan sekali boleh rasa kesedapan 3 hari. Tu baru derian musyakin rasa satu lah. Tak ada rasa 7 rasa, 70 rasa, tak ada. Tapi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala rasa dia makanan dalam satu pinggan rasa sampai 70 rasa. Masya-Allah, tabarakallah. Nantikan nikmat ini mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, merasa redha kepada qada Allah, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat, itu akan menjadikan kita dilayani dengan layanan yang hebat sejahtera daripada malaikat Ridwan alaihi salam. Yang ke-9, hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata musannif, yang pertamanya ialah kena memperbanyakkan berselawat ke atasnya. Yang pertama, berselawat ke atasnya. Yang kedua, berpegang dengan syariatnya, bergantung kepada as-sunnah, menyayangi para sahabat dan bersaing dalam mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena zahirkan tanda cinta kepada Nabi. Apa yang Nabi seru untuk kita buat, walaupun atas nama perkara sunat, tapi kerana Nabi rajin buat, maka kita kena buat. Antaranya tuan-tuan, contoh ikhtiar kadang-kadang Nabi pesankan kita kalau kita sakit ni, kita ikhtiar dah dulu dengan doa-doa Nabi ajar. Antaranya Nabi sebut kepada seorang sahabat, apabila kamu iza istakaita, apabila kamu mengadu sakit, fadha yadaka, maka letakkan tapak tangan kamu di tempat sakit kamu. Contohnya sakit di kepala, maka letakkan tapak tangan di kepala. Faqul, maka kata bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu fi waj'i hadza. Nabi ajar kita betul. Pada saya ulang balik, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu fi waj'i hadza. Ulang kali yang ketiga. Letakkan tangan, tapak tangan kita eloknya kulit belaga dengan kulit, itu lebih afdal daripada ada kain. Sakit perut, letak tapak tangan betul pada perut kita. Kalau isteri kita sakit perut, kita letakkan tapak tangan kita ke perutnya, kita bacakan bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu fi waj'i hadza. Bacakan yang itu, insya-Allah itu sebagai ikhtiar kita. Allah bagi sembuh, alhamdulillah. Allah tambahkan sakit lagi, bersabarlah, kerana sakit dan sembuh itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sekurang-kurangnya kita telah pun menghidupkan sunnah Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Itu hak yang paling sempurna, hak yang paling tinggi. Musannif kita ataupun Imam Syafi'i dia letak dalam sekali sebab apa? Itulah susunan perjalanan kehidupan kita sebenarnya, yang akhirnya nanti kita amat mengharapkan redha Allah, yang disebutkan dengan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada hari itu bercahaya kepada Tuhan mereka, mereka perhati, maka mamam, maka tengok. Itu ialah nikmat yang paling besar, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada
nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga. Ahli syurga nak yang paling besar, kami nak jumpa lah, nak tengok lah Tuhan yang memberikan nikmat kepada kami. Kan, nikmat Tuhan bagi nikmat kat kita ni, Tuhan kita tu mana satu? Ahli syurga akan senantiasa bertanya, bila Tuhan nak jumpa kita ni? Bila? Tiba-tiba Allah Ta'ala main jumpa. Itu nikmat yang paling besar tu yang Imam Syafi'i tuan-tuan mungkin dia susun sedemikian. Sebab tu yang terakhir sekali yang amat kita hajatkan bila tempatkan dalam surga Allah Ta'ala ni ialah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala reda kita sebagai hamba-hambanya yang ditempatkan di dalam surga buat selama-lamanya. Maka marilah saya menyeru kepada diri saya, menyeru kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, lagi disayangi oleh Rasulullah SAW, untuk kita mengambil berat dengan wasiat 10 wasiat ataupun pesanan yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i ini. Sesungguhnya pesanan-pesanan dan wasiat-wasiat peninggalan para ulama amat berguna, amat perlu untuk kita mengambil iktibar, dilaksanakan bersama. Kerana mereka tidak berkata mengikut nafsu, tetapi para ulama ini bercakap adalah mengikut ilmu, berdasarkan, berteraskan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dijadikan sebagai panduan di dalam mereka berbicara. Maka kata-kata, kalam-kalam, wasiat-wasiat, pesanan-pesanan daripada para ulama mesti untuk kita dahului bersama. Maka pada pagi ini, pagi yang penuh dengan barakah, dalam bulan yang penuh dengan barakah, setelah mana kita dididik dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah visi Allah, marilah kita usaha ikhtiar dengan sebaik mungkin menggunakan segala pelengkap yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya pelengkap yang disebut dengan akal yang sempurna untuk berfikir, bertindak, melakukan sesuatu yang terbaik mengikut perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang diusaha dan ikhtiarkan itu dinilai sebagai amalan-amalan yang soleh. Dan akhir kata musannif, jadikanlah iman dan takwa sebagai pakaian kita di dunia, agar pakaian dari surga yang membaluti kita di akhirat kelak. Itu nombor 1 kata hikmah. Jadikanlah iman dan takwa. Iman ni kawal dalaman, takwa ni kawal luaran. Gabungkan kedua-dua ni, biarlah hati kita diselimuti dengan pakaian iman. Hati diselimuti dengan pakaian iman, badan kita diselimuti dengan pakaian takwa. Apa hasilan? Agar pakaian dari surga yang membaluti kita di akhirat kelak. Dan hikmah yang kedua, sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan tidak pernah tertidur walau sedetik pun. Setiap amal perbuatan kita akan dihitung walau sebesar zarrah sekalipun. Itu yang kedua. Yang kedua, kena ingat senantiasa waktu kita sedap ke, waktu kita tidur ke, waktu kita jaga ke, kena sedap bahawasanya Allah ni tak pernah tidur. Bukan tak pernah tidur, masa ngantuk pun tak. Dia senantiasa menilai gerak kerja yang kita lakukan secara ikhtiar kita. Yang tidak disengajakan Allah Ta'ala tak guna pakai, Allah tak catat. Yang kita buat secara sengaja, jaga-jaga, sengaja kita buat kebaikan, alhamdulillah. Seperti mana kita semayang secara sengaja, sahaja aku semayang, sengaja aku semayang. Tapi kalau kita sengaja buat maksiat, sahaja aku minum arak, jaga-jaga. Dia sengaja buat jahat, jangan. Tapi kalau tak sengaja buat, tak sengaja diminum arak, tak sengaja tak puasa, itu tidak dinilai. Tapi kalau sengaja, jaga-jaga. Allah Ta'ala senantiasa mencatat amalan kita, yang baik ataupun buruk, yang banyak ataupun sedikit, yang sebesar darah maupun sebagainya. Dan akhir, semoga kita berada di seruan musallih, semoga kita berada di dalam golongan hamba-Nya, ya Allah, yang tidak pernah alpa
untuk diri kita, juga untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat kita keseluruhannya. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini, 10 pesanan Imam Syafi'i ada manfaat bersama, khusus untuk diri saya, umumnya untuk tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang baik itu hanya saja daripada Allah, ambillah dia untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan seharian, dan apa yang buruk itu tolak bertepi, jadikan dia sebagai sepadan. Aqulu qawli hadza, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina, bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yurfa'. Na'udzubika min haula'i arba'. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi